بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada dalam My Quran Time pada hari ini sempena dengan Isra' Mi'raj yang kita alu-alukan kehadirannya pada hari ini, dan kita ingin sama-sama menyelusuri kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ayat surah Al-Isra' dibacakan sebentar tadi Ustaz, menceritakan kepada kita, pada tuan-tuan sekalian, bahawa semangat Isra' Mi'raj ini ialah untuk kita menghargai kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun didiskusikan tentang peristiwa ini pada bulan Rajab, ada kata pada bulan Ramadan, Muharram, ada yang kata pada bulan Jamadil Rabiul Awal, bukan tarikhnya yang penting tetapi isinya. Dan ustaz baca tadi surah apa tadi ustaz? Surah Al-Isra'. Surah Al-Isra'. Hadiah kepada semua tuan-tuan yang berada di rumah, apakah antara isinya? Ini adalah salah satu daripada surah Musabbihat, surah yang bermula dengan subhanallah ataupun yusabbihun ataupun sabbihis, yang ada 7 di dalam Al-Quran, dan permulaannya pada surah yang ke-17 surah Al-Isra' bercerita tentang Nabi dijalankan oleh Allah SWT bi'abdihi daripada Masjidil Haram di Mekah hingga ke Palestin, Masjidil Aqsa, dengan penuh keberkatan untuk Allah menampakkan ayat-ayat Allah. Dan inilah semangat yang ingin kita ambil, ada hadiah daripada Allah bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7, dan kita akan bincang sambil kita melihat kepada halaman 198 pada hari ini. Mari kita sama-sama kita melihat kepada sinopsis itu. Tapi sebelum tu nak tanya khabar ustaz. Tanya khabar sihat ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sihat ya. Sihat alhamdulillah. Ada kawan-kawan kita yang bercuti hari ini ustaz ya? Betul Ustaz. Jadi kalau cuti ni harapnya yang cuti dapat mengambil peluang menghayati kepada Isra' Mi'raj ini sendiri, agar kita dapat ambil pedoman dan kita ingin teruskan ke hadapan. Mari kita lihat kepada sinopsis halaman 198.
iaitu bermula daripada ayat yang ke-69 ya. Allah menyatakan tentang istilahnya habitat ya, sia-sia amalan orang-orang yang munafik, yang ada masalah hati, yang Allah komentar banyak kali dalam surah At-Taubah, dan Allah mengingatkan kepada kita agar kita sentiasa memastikan bertaubat pada Allah, jangan ada sifat-sifat ini dalam diri kita. Pada ayat yang ke-70 peringatan tentang kaum terdahulu yang diazab. Ia seperti gaya-gaya surah Makkiyah, tetapi ia muncul, Allah munculkan pada surah Madaniyah, surah At-Taubah ini untuk apa? Untuk sama-sama kita lihat nanti apakah perspektifnya. Diikuti pada ayat 71 hingga 72 sifat orang mukmin dan balasan akhirat bagi mereka. Ada 4 saja ayat pada hari ini. Jadi Ustaz nak mula dengan 1 ke 2 ayat dulu Ustaz. Baik, tu pula Ustaz. 2 ayat. 2 ayat. Okey. 2 ayat pada hari ini bersama tuan-tuan, adik-adik yang ada di rumah. Jom ya, kita baca bersama, boleh share di Facebook untuk kita sebar-sebarkan sempena dengan Isra Mi'raj pada hari ini. Kita lihat pelajaran ini, juga kita nak lihat sedikit pelajaran Isra Mi'raj pada hari ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Mi'raj. Sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak membaca 2 ayat ini, ayat yang ke-69 dan juga yang ke-70 di halaman 198. Jadi buat permulaan ini saya nak minta inilah Ustaz Fazrul lah, bukan minta baca minta taranum apa. Taranum Ustaz ya. Jadi kalau taranum Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ialah tahun kesedihan. Kesedihan dia bila sedih tu biasanya kita baca Sabah Sabah ya. Okey. Tuan-tuan, jom kita cuba bacaan taranum Sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, gitulah dua ayat daripada surah At-Taubah untuk kita mengingat kepada bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika pada ayat yang ke-68 Allah menyatakan bagi orang munafik itu dijanjikan kepada mereka, ya, mereka itu munafik dan orang kafir, dia satu golongan, ya, walaupun nampak seperti dia register sebagai Islam, tetapi mereka sanggup untuk menghancurkan amanah yang ada, ya, bersekongkol dengan orang-orang yang menyerang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran. Maka Allah kata mereka itu diberikan nar jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya dan dikutuk. Kerana apa? Kerana mereka ini mengganggu ataupun menghalang daripada kebenaran itu muncul di tanah Arab ataupun di dunia ini sendiri. Maka ini adalah salah satu cabaran apabila kita melihat usahanya pada sempena Isra Mi'raj ini. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketika kalau kita lihat, ya, surah Tawan ni turun kemudian. Isra Mi'raj atau surah Al-Isra tadi itu turun ketika Nabi berlaku pada tahun kesedihan. Amul Huzun. Dua orang pergi, Ustaz. Yang pertama adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummatul Mukminin, Ummul Mukminin yang amat berjasa, ya, sehingga kan bila Nabi ni selalu mengingat pada Khadijah ketika sudah wafat, ya, Aisyah bertanya mengapa lagi kan mengingat kepada yang lama, ada jealous sikit, ya, ada jealous sikit, ada iri sikit. Maka pada waktu itu Nabi kata ketika aku tak ada duit, beliaulah yang menyokong aku. Betul, subhanallah. Ketika orang lain semua tidak mengangkat ataupun tidak menerima aku di Mekah itu, beliaulah yang menyokong aku, ya. Bila Nabi bawakan begitu, terdiamlah Aisyah, ya. Sayyidatina Khadijah pergi dan seorang lagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini membantu Nabi pun meninggal wafat pada tahun yang sama. Betul. Nabi mengharapkan bahawa bapa saudaranya ini masuk Islam, ya, tetapi qadarullah, ketentuan Allah, beliau tidak mengakhirkan hidup dengan dua kalimah syahadah. Nabi sedih, ya, Nabi sedih kerana inilah bapa saudara yang bukan Islam tetapi membantu beliau, banyak memberi sokongan pada Nabi ketika berada di Makkatul Mukarramah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa Nabi dijalankan di atas burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit ke atas. Perbincangan ulama melibatkan roh dan jasad, bukan sekadar roh sahaja, dengan jasad sekali. Dan kalau nak Allah buat tak susah, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya kalau kita cakap tentang boleh ke manusia jalan laju, ya, sebenarnya kalau belajar fizik, teori relativity, sebenarnya okey je, kan. Sekarang ni ada teknologi supersonic, ya. Malah kalau Allah jadikan, ya, kalau supersonic itu sebenarnya jet itu tak boleh turun ke bawah, dia kena terbang tinggi betul. Pasal kalau ke bawah sahaja pecah semua tingkap-tingkap ni. Pasal dia punya bunyinya itu terlampau kuat sangat, dan dia laju, kan. Itu baru supersonic. Subhanallah. Kalau teknologi daripada Allah menggunakan cahaya, ya, dan cahaya ini pun menarik disebabkan Jibril daripada cahaya, Burak daripada cahaya. Dalam masa yang sama kita ada cahaya kat sini. Cuma Nabi boleh datang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke atas dalam masa kurang daripada satu hari. Menarik tu. Pasal apa? Kalau kita tengok malam nanti ada bintang, Ustaz. Bintang itu dia mungkin langit pertama, tapi mungkin kita tengok malam ini, tapi sebenarnya dia dah mati pun. Pasal cahayanya tu terlampau jauh, sampai mata kita baru malam nanti. Allah, ya, berbanding dengan dia dah muncul daripada bertahun-tahun cahaya. Jadi itu baru langit pertama. Kalau langit kedua Nabi pergi 3, 4, 5, 6, 7. Jadi perbincangan tentang teori relativity tentang cahaya ini satu perbincangan, tapi nak ceritanya subhanallazi, ya, maha suci Allah. Allah tak ada masalah, ya. Dan bila Allah tak ada masalah, Nabi ada masalah pada waktu itu, sedih dengan kepergian dua orang, ya. Waktu ini ketika ada pendapat kata setahun 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Waktu ini memang kena nak diancam bunuh, diboikot dan pelbagai perkara. Tetapi pada waktu itu apakah yang Allah buat? Allah bawakan Nabi berjalan. Itu antara perkara, Ustaz, ya. Kalau kita ni tengah stres apa sebagainya, bawa berjalan. Tak boleh rentas negeri dalam negeri, kan? Kalau katakan boleh rentas negeri naik bas. Begitu, ya, bagi tuan-tuan yang mungkinlah yang akan berjalan apa sebagainya. Kerana apa? Ia akan menghiburkan Nabi. Dan ketika Nabi berjalan itu ada banyak cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, tetapi salah satu cerita yang sahih, ya, iaitu ada orang yang Nabi jumpa ketika naik ke langit itu, orang yang mencakar muka, kan.
sampai daging dia jatuh apa sebagainya. Jadi ditanya Nabi pada Jibril apa sebabnya, rupa-rupanya kerana mengumpat dan mencela. Ya, jadi orang-orang munafik kalau kita tengok dia memang suka mengumpat dan mencela Nabi. Dia kata huwa uzun, kan, alah kau ni je. Harapnya dengan sempena Isra Mi'raj ini kita jadi orang yang tidak mengumpat, tidak merendahkan orang lain. Ini yang Allah nyatakan pada ayat 69, kaum munafik itu seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu serta lebih banyak harta dan anak-anaknya, maka mereka telah menikmati bahagiannya dan kamu telah menikmati bahagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati kebahagiaannya. Ini ciri pertama, iaitu orang munafik ini ialah dia ada harta, Allah bagi harta, bagi anak, dia bersenang-senang. Bersenang-senang. Perkara ini pernah berlaku macam orang-orang terdahulu. Dia dapat harta tu, dia ingat macam saya cari susah-susah ni, saya enjoy lah. Tapi sebenarnya Allah bagi itu, Allah pinjam agar cepat-cepat tukar jadi mata wang akhirat. Itu yang diajarkan Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, agar bila sampai akhirat yang berharga hanyalah agama. Ya, agama. Jadi anak kalau dia diajarkan buat amal agama, terbaik. Ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang ada, kalau harta kita tukar jadi kepada perkara fi sabilillah, maka itu akan jadi mata wang akhirat. Maka yang pertama mereka comfort zone, bersenang-senang. Yang keduanya wa khuttum kalladhi khadu, iaitu mereka ini tenggelam dalam hidup mereka. Dia rasa macam dia tak kisah orang lain. Yang penting aku. Yang penting saya. Yang penting keluarga saya, yang penting. Tetapi cabarannya ialah Allah cakap apa? Ulaika habitat a'maluhum, apa-apa sahaja yang mereka rasa sebagai amal, bukan sekadar amal, sebagai amal, perkara kebaikan Ustaz ya. Amal ini perkara yang dia rasa baik di dunia, Allah kata habitat. Habitat ini maksudnya dalam surah Al-Kahfi pun Allah ada cakap, iaitu seperti kambing gemuk itu. Kita rasa wah ini sedap ni buat kambing golek, tapi rupanya kambing keracunan. Gemuk tu kembung pasal makan rumput beracun. Itu konsep bagi orang yang kita rasa nampak amalnya bagus, derma sampai 2-3 bilion contohnya ya. Tetapi kalau ianya derma untuk nak cari nama contohnya ya, untuk bersenang-senang, untuk dapat lebih lagi untuk diri sendiri, bukan kerana Allah, maka Allah kata di dunia sia-sia, di akhirat sia-sia, wa ulaika humul khasirun, rugi. Dan inilah yang disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Orang yang mencakar muka, dan Nabi diberikan, ini juga daripada hadis yang sahih, iaitu Nabi ditawarkan minuman Ustaz ya, arak dan susu. Nabi pilih susu. Ya, maksudnya Jibril kata kamu memilih fitrah manusia ini. Kita adalah nak kembali kepada agama, nak kembali kepada Allah, mengikut kebaikan ya, nak buat amal kerana Allah, itu fitrah. Tapi buat amal kerana nak tunjuk-tunjuk sesama manusia ya, riak, sum'ah, rasa kalau katakan orang cakap nama saya bangga, sukanya bagus. Kalau nama tak sebut, saya pun kena jaga juga Ustaz. Kadang-kadang dalam program kalau orang tak cakap Fazrul Ismail, kadang-kadang nama tak sebut. Contohnya kan. Itu belum lagi salah sebut kan. Salah sebut. Dia punya gelaran tu tersilap kan. Ya, tapi kalau gelaran tak betul, panggil Dr. Fazrul, kata wah berbunga, kena jaga hati bahawa sebenarnya belum doktor lagi. Kan, belum lagi, insya-Allah doakan dia boleh buat PhD ke apa sebagainya. Tapi ideanya ialah dia kena jaga hati itu. Dan inilah yang disampaikan pada ayat 69. Dan ayat 70 ini yang Ustaz baca sebentar tadi Ustaz ya, adalah ayat yang macam ayat Makkiyah ya, tetapi ini adalah ayat Madaniyah. Jom kita baca sekali lagi untuk kita lihat apakah isi yang penting yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca sekarang tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-70. Panjang sikit ayat ni, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات
أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim Azim ayat yang ke-70, adakah tidak datang kepada mereka berita tentang orang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan juga penduduk yang telah musnah, mu'tafikat, iaitu penduduk kaum Lut yang telah ditembalikkan Ustaz ya. Mengapa Allah bawakan kisah ini? Pasal orang Mekah dia berjalan sampai ke Madinah ketika dia berniaga, dia tahu kisah-kisah ini. Bila orang Madinah pun mereka bila mendapat berita-berita ini ya, penduduk sekitar kita itu mereka tahu ada kisah ini bukti sejarah. Ya, kalau dia rasa bahawa betul ke Rasul ini, sebenarnya sejarah telah membuktikan bahawa ada muktafikat selain daripada Madian ataupun Ad, Samud dan sebagainya. Jadi bukti-bukti sejarah ini mana boleh tipu Ustaz. Betul. Kan bukan bolehnya bina kalau Madian itu dengan dia punya binaan yang besar tu kan, bukan boleh hari ini buat besok nak tipu. Ini sebenarnya ialah penipuan untuk menyebabkan kamu masuk Islam. Bukan. Itu adalah bukti sejarah yang datang daripada Tuhan yang satu. Subhanallah. Dan mereka ada rasul ya, atathum rusuluhum bil bayyinat, dengan bukti yang jelas, bukti yang nyata. Tetapi siapa yang zalim? Bukan Allah yang zalim, tetapi diri mereka yang menzalimi diri sendiri, yang membawa kepada perkataan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan, iaitu mata'a, menikmati. 70 kali disebut di dalam al-Quran istilah ini, yang diulang-ulang pada ayat 69, mengingatkan kepada kita tuan-tuan bahawa sifat orang yang munafik itu dia suka menikmati bersenang-senang. Kita kena ambil pelajaran. Kalau kita rasa hari ini kita senang sangat duduk rumah, kita rasa macam tak tanya apa sumbangan saya kepada Islam, kena tanya perkara tersebut. Kena derma, kena berusaha. Mungkin bagi ibu-ibu, ingatkan pada anak mana benda lagi yang tak selesai, ataupun pada ayah yang benda yang perlu diingatkan. Jangan comfort zone, kerana bila berada dalam keadaan fastamta'u ini, khawatir kita ini sama macam orang-orang yang dijelaskan munafik dan juga kaum-kaum terdahulu, khawatir kita dimusnahkan. Jadi kita ingin belajar lagi selepas ini ciri orang beriman dalam ayat 71-72. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tuan-tuan, satu lirik nasyid Ustaz Fazrul ya, nyanyian kumpulan Saujana yang syarat dengan peringatan mesej sempena Isra Mi'raj ini juga. Isra wal Mi'raj, kita diingatkan kita dengan solat. As-salatu imanuddin, solat itu tiang agama. Siapa yang membangunkannya membangunkan agama. Siapa yang meruntuhkannya seolah meruntuhkan agama. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan Al-Quran yang kita bina setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap hari kita bersama dengan Al-Quran, kita melihat kalimah-kalimah bait-bait ayatnya, kita menelusuri setiap maksudnya dan memahami apakah tadabbur di sebalik ayat-ayat tersebut, memberi kekuatan kepada kita mudah-mudahan untuk kita menjadi orang yang mendirikan solat. Nanti mungkin saya boleh kongsikan juga saat doa.
menjaga dirikan solat untuk anak-anak dan sebagainya, kan, zuriat yang menjaga solat, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah mudah-mudahan kita sama-sama dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita upgrade bagaimana solat kita. Bukan upgrade solat 4 rakaat jadi 5, bukan. Maksudnya mungkin sebelum ini kita tak ada kesempatan ustaz untuk bersama dengan para jemaah. Hari ini kita berlumba-lumba. 50 orang, kita salah seorang padanya. 100 orang jemaah yang boleh, kita awal-awal cepat-cepat daftar dan sebagainya untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah mendirikan solat bersama jemaah. Kalau boleh jadi satu azam sempena Isra Mi'raj Ustaz. Betul, pasal Nabi sampai ke langit Allah atas Allah. tu dapat hadiah Allah 50. Betul, Ustaz. Bukan 50 rakaat, 50 unit. Kan? Maksudnya kita sekarang ni dapat 5 waktu, asalnya 50 waktu Nabi diberikan. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa ni kan kita tengok tak ada surah Musa dalam Al-Quran. Pasal sebenarnya Nabi Musa ni sepanjang Quran ada cerita. Subhanallah. Dia lebih dekat dengan kita lah. Maksudnya dia memahami psikologi rakyat-rakyat. Kan, pengikut-pengikutnya. Pergilah minta diskaun, kan. Jadi naik lagi dapat 45. Turun jumpa Nabi Musa lagi, kata tak boleh 40 pula, kan, 35 sampai jadi 5 waktu sahaja. Jadi ia adalah satu hadiah daripada langit untuk kita. Dan kalau boleh setiap tahun Isra Mi'raj Ustaz ni paling kurang pun upgrade. Ustaz cakap tadi lah, bukan jadi 5 rakaat tapi kualiti dari segi timing masa. Betul, untuk sanak saudara, ahli keluarga semak balik cukup lengkap ke tak lengkap, kerana ia amat berharga di sisi Allah. Betul, Ustaz, jadi kita sebelum kita teruskan kita tengok tajwid dulu Ustaz. Baik Ustaz, kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak mengulang kaji pelajaran-pelajaran ilmu tajwid kita, dan kita nak berkongsi juga pada hari ini insya-Allah berkenaan dengan hukum mim sakinah ataupun hukum mim mati. Dalam Al-Quran mim sakinah terdapat pada 3 tempat ini. Yang pertama, mim sakinah terdapat pada isim ataupun kata nama. Contohnya pada kalimah alhamdu lillahirabbil alamin. Alhamdu. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Yang kedua, mim sakinah terdapat pada fi'il, iaitu kata perbuatan. Contohnya allati an'amta. An'amta. Yang kedua. Dan yang ketiga, terletak juga mim sakinah pada harf ataupun kata sendi, iaitu contohnya pada kalimah am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Am lam. Jadi itulah 3 contoh hukum mim sakinah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi bila kita sebut mim sakinah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang kaji sedikitlah tentang mim mati ataupun huruf mim, huruf nun, kat mana dia terletak kedua-dua huruf ini. Kalau kita perhatikan kat sini, iaitulah makhraj huruf mim dan juga nun, iaitulah al-khayshum. Al-khayshum iaitu makhraj al-khayshum melibatkan sebutan huruf mim dan nun, iaitu pangkal hidung. Jadi kat mana tempat keluar dia? Tekanan udara ke pangkal hidung menyebabkan terhasil suara dengung, ghunnah. Itulah khayshum, huruf nun dan juga huruf mim. An ni pangkal udara ke pangkal hidung, ke pangkal hidung, menekan udara ke pangkal hidung menyebabkan terhasilnya suara dengung, al-khayshum, iaitu huruf mim dan juga nun. Tu mim. Itu contoh bagi al-khayshum, huruf mim dan juga huruf nun. Jadi 2 huruf. Jadi kita buat latihanlah huruf mim dan juga huruf nun. Fazrul fahmi. Mi. Itu contoh. Gitu Okey. Okey, masya-Allah. Tirmi. Itu juga. Mizi. Contoh. Okey, baik, contoh. Alhamdulillah. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi kita mendalami huruf mim tadi tu Betul, dengan gunnahnya, dengan makhrajnya. Betul, untuk jelas, dan kita ingin pastikan lepas ni ada bertemu mukminuna Ustaz ni, mim ada mukminati. Apakah isinya? Orang beriman ini tanda mereka ini ialah tidak menzalimi diri. Betul, Hujung ayat 70 itu, yang menzalimi diri adalah manusia itu sendiri. Allah tak pernah zalim kepada Madian, kepada Thamud, kepada Ad, kepada kaum Nuh, semua Allah tak zalim. Yang menzalimi ialah bila hantar utusan, dihantarkan risalah, dihantarkan hadiah, mereka buang hadiah Ustaz mereka hantar, dia lebih kurang macam ada postman sampai ke rumah dapat hadiah macam tu kan. Rasanya tak ada lagi setakat ni saya jumpa
orang yang buat begitu kan. Jadi bila dihantarkan rasul ini adalah pesuruh ataupun messenger, postman lah kan, yang membawa risalah hadiah daripada Allah dengan isi-isi panduan yang amat berharga. Risalah itu ada hidayah, dan hidayah itu adalah hadiah paling besar yang kita mohon setiap hari. Maka mari sama-sama kita sambung ayat 71-72 melihat ciri orang yang tidak menzalimi diri sendiri, digelar al-mu'minuna wal mu'minat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung dua ayat lagi, ayat yang ke-71 dan 72 Ustaz. Teringat saya ada perkongsian seorang sahabat ustaz lah. Dia kata ingat Rajab, ingat Isra Mi'raj. Ra Rasulullah dia kata. Jim Jibril alaihissalam. Ba Rajab, ba Burak. Sajalah itu dia. Dia hasil untuk dia mudah ingat ya. Untuk mudah ingat. Rajab tu ada Isra wal Mi'raj. Baik. Jadi kita nak menyambung dua ayat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita cuba kita baca sama-sama bacaan dua ayat ini dengan bacaan murattal sikah. Kita cuba sikah pula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah dua ayat daripada surah At-Taubah menyambung kepada ciri orang-orang yang tidak menzalimi diri sendiri adalah orang yang beriman. Ya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ciri mereka ialah sesama mereka saling melindungi, saling menolong antara satu sama lain. Kalau katakan tak betul di kalangan orang beriman ditegur tetapi bukan dipecahkan untuk dicarik-carikkan, itu adalah antara peranan orang munafik. Mereka mahu melihat pecah dan perintah agar mereka mudah untuk mengawal dan mengikut pada telunjuk agenda mereka sendiri. Jadi ini adalah panduan yang kalau kita bandingkan dengan ayat yang kita halaman semalam, kita baca daripada halaman 197 sebelah, kalau kita ada mushaf Ustaz ya, kita akan nampak bahawa ciri orang yang munafik itu adalah ba'duhum mim ba'd.
ya, dia tidak ada aulia, dia tidak bersatu. Betul. Ya, cuma dia bila bergabung tu satu kumpulan, tapi masing-masing ambil masing-masing punya bahagian. Orang beriman ialah dia saling melindungi, mengutamakan antara satu sama lain. Kerana apa? Yang penting adalah agenda untuk mengangkat kalimatullahi hiyal ulia, kalimah Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada seseorang yang beriman ini. Maka apakah sifat mereka? Yang pertama, ya'muru nabil ma'ruf, menyeru kepada perkara makruf, perkara kebaikan, ya, berbanding dengan orang munafik itu pada ayat semalam, iaitu ayat yang ke-67, ya'muru nabil munkar, ya, menyuruh kepada munkar. Dan kita kena faham surah madaniyah, ustaz, ya. Maksudnya makruf di madaniyah ini adalah makruf yang ada kaitan dengan syariat, berbanding dengan makruf di Makkah itu banyak kepada universal value tentang jujur, tentang amanah, hubungan sesama manusia. Tapi makruf di Madinah ini, madaniyah ini, surah madaniyah, lebih kepada manusia dan juga hubungan dengan Allah. Contohnya bila Allah kata solat ataupun berjihad di jalan Allah, contohnya berperang, maka itu makruf. Mereka ajak, beri semangat, jom kita pergi ke Tabuk contohnya. Dan wayanhauna 'anil munkar, perkara mungkar berkaitan dengan tauhid, perkara-perkara yang sesat dihalang ataupun ditegur. Perkara yang kedua. Dan istilah di sini digunakan perkataan mudhari', maksudnya dia terus, bukannya sekali-sekala sahaja, ia berterusan. Yang ketiga apa? Wa yuqimuna solah. Hadiah kita tadi, Ustaz. Ya, hari ini hari Isra Mi'raj ada pula ayat ini. Betul, special, Ustaz, ya. Subhanallah, ya. Allah memberikan kita hadiah, suruh dirikan solat tanda orang beriman. Jadi kalau kita ada kawan kita, ahli keluarga kita tak dirikan solat, kena beritahu abah, ya, ataupun anak, okey, angah, kena dirikan. Dirikan tu maksudnya dengan penuh kekuatan, sedar bahawa ada 5 waktu, kena awal waktu, itu wa yuqimuna solah. Ya, bukan sekadar kalau pada ayat yang ke-54, ya, pada surah At-Taubah, orang munafik dia solat juga, Ustaz. Kusala. Insya-Allah. Alah, solat lagi. Kalau cakap begitu, kena jaga percakapan itu melambangkan bahawa dalam hati ada kusala. Dan kusala itu malas, itu adalah daripada hati yang ada penyakit. Betul. Ya, jangan sampai kita biasakan adik-adik, ya, kalau rasanya alah dah solat lagi, contohnya kan. Ayah kena tegur, dan adik-adik yang mengikuti My Quran Time ini pun kena, rupanya tak boleh, ya. Memang tak boleh. Pasal apa? Pasal orang-orang munafik dia sembahyang isyak dengan sembahyang subuh, Ustaz, ya. Yes, Ustaz. Cek dekat masjid tak ada. Betul. Tak ada. Pasal apa? Dulu tak ada lampu, kan. Jadi dia Nabi tak nampak, tak payah. Waktu Nabi nampak kena ada. Pasal apa? Nanti susahlah nak dapat jadi orang yang special di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan seterusnya apa? Wa yu'tuna zakah. Mereka menunaikan zakat. Kalau orang munafik itu sifatnya apa? Dia kalau nak infak, dia infak juga, tapi alah kena keluar pula, kan, derma, tak boleh ke tak derma, itu kan. Perkataan itu lambang ada sifat nifaq yang perlu kita jaga. Wa yuti Allah wa rasulah. Dah buat perkara-perkara ini, dia taat kepada Allah pada segala apa yang ada. Bukannya saya dah solat dah, Ustaz, saya dah solat dah, saya dah bayar zakat dah cukup lah tu, yang lain-lain tu tak apalah. Bukan. Taat pada Allah dan Rasul, akhlak Nabi yang ditunjukkan itu kita ambil. Ulaika sayarhamuhumullah, subhanallah, ya. Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Apa tanda rahmat? Kita dapat keampunan. Apa tanda rahmat? Kita ini tidak mudah marah. Contohnya dalam surah Ali Imran, Allah cakap kalau dapat rahmat, kita tidak jadi orang yang kasar. Dan innallaha azizun hakim, Allah ini amat perkasa, amat bijak sana. Mengapa perlu kita faham perkasa? Pasal sebenarnya bila kita tengok Allah boleh sahaja menghancurkan terus kepada orang yang munafik ini, tapi Allah tetap beri peluang untuk bertaubat dan bertaubat kerana Allah bijaksana. Dan Allah janji pada orang yang beriman ini apa, Ustaz? Ya. Dapat syurga, di bawahnya ada sungai, Allah kekal dalamnya, wa masakinat tayyibah. Saya nak highlightkan wa masakinat tayyibah, ya. Rumahnya itu, tempatnya itu tayyibah. Maksudnya apa? Thayyibah tu ada 3 maksud. Yang pertama kita suka, yang kedua dia bagus, dan yang ketiga suci. Kadang-kadang ada benda kita suka tapi tak bagus. Betul. Ada supering, contohnya kan, banyak sangat dekat rumah contohnya. Jadi dia kita suka makan contohnya, tapi bagi doktor dia marah, jangan makan gula-gula banyak contohnya kan. Pasal dia tak bagus. Ada yang bagus tapi kita tak suka. Makan sayur. Contohnya kan. Ataupun ada yang kita suka, ada yang bagus tapi tidak suci. Tak suci. Ya. Ayalah tandas ke apa sebagainya. Jadi
tiga-tiga thayyibah ni tempat ini, kalau katakan kat rumah kita kadang-kadang ada makanan bagus kan, tapi ada pula anak yang masam muka. Balik rumah je masam muka. Kan? Jadi tak apa, bagus sangat. Jadi di akhirat nanti insya-Allah dah tak ada dah benda tu. Allahuakbar. Ya, pasal apa? Pasal tuan-tuan baca Quran dan terus menjadi orang beriman, dirikan solat, dan ini adalah perkara yang kita, Allah cakap apa? Ada puncaknya, warid wa num minallahi akbar. Allahuakbar. Keredaan Allah lah yang lebih besar. Pasal apa? Kita pergi rumah kenduri orang tu dah ambil makan tu. Kita pun rasa tak sedap. Tapi bila sampai ke syurga, Allah pula cakap salamun qaulam mir rabbir rahim. Masya-Allah. Itu adalah puncak yang kita inginkan. Kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesedihan bersama Khadijah yang sudah wafat tetapi bertemu kembali ya di akhirat. Zalika huwal fauzul azim. Ini kejayaan yang besar. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita pada hari ini, situasi kita ya, tahu apa kesudahan ya, kisah tadi ya, kisah kaum Ad, kaum Hud ya. Jadi kalau ada kiai bertanya ya kepada anak murid nama Adibah, Faizah dan Suhaila, jawapannya macam mana? Semua binasa sebab lawan Allah dan utusan Allah. Jadi yang si Adibahnya jawab apa? Kesian kan, aniaya diri sendiri semua tu. Jadi maksudnya yang menganiaya, yang rosaknya itu hancur kerana apa? Kerana mereka sendiri yang buat, bukannya Allah yang nak menzalimi. Itu jawapan Adibah. Itu saya yang bagi nama Ustaz. Okey. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita ambil pelajaran daripada umat terdahulu agar sisaan tidak berulang. Yang kedua, elakkan daripada menzalimi diri sendiri dengan ikut petunjuk Rasul, dan salah satunya menjadi orang beriman yang menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, dirikan solat. Dan yang ketiga, jadi mukmin yang saling menyokong dan melindungi antara satu sama lain. Jadi kita berdoa bersama Ustaz di hari Isra Mi'raj ini untuk Allah angkat kita menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, ampunkan dosa muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, sehingga ke saat ini ya Allah kami tidak putus-putus mendirikan solat kepadamu ya Allah. Akan tetapi ya Allah, bagaimanalah solat kami ya Allah? Adakah ianya bernilai ataupun adakah ianya diterima olehmu ya Allah? Terimalah solat kami ya Allah, angkatlah solat kami ya Rahman. Mudah-mudahan solat-solat kami menjadi pendinding buat kami di saat berada di ujian-ujian hidup dan juga mati ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima amalan kita Ustaz ya, dalam kita mengingati ambil pelajaran daripada Isra Mi'raj. Salah satunya lah, kalau tak banyak kita dapat, salah satunya ialah hadiah solat. Tadi Ustaz ada nasyid lama Ustaz ya tentang solat ini. Inilah kesedaran yang kita ingin sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita menyatakan kepada masyarakat, solat kena jaga betul-betul. Ada kesan apabila solat ini tidak dijaga di sini, sampailah di akhirat. Pasal ada sambungan lagu nasyid tadi Ustaz. Macam mana dia punya sambungannya? Okey, boleh sambung saya? Boleh sikit. Sebab maksud dia pun subhanallah juga liriknya. Baik, kita sambung sikit lagi. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, solat kita mendinding, kita menghalang kita daripada dipukul di palu,
ketika berada keseorangan saat dikubur nanti. Allah itulah perjuangan Nabi 23 tahun Yes, Ustaz. ya, bila tahun kesedihan Nabi diangkat ya, Yes, Ustaz. diangkat, dijalankan. Ketika sedih bila dua orang insan pergi, hadiah yang Allah berikan awal sebelum itu ada solat yang bukan wajib Ustaz ya, tapi bila sampai ke Sidratul Muntaha diberikan hadiah solat. Kita kempenkan dalam keluarga kita, dalam syarikat kita, solat jangan diambil mudah, dan inilah yang diharapkan. Dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas ya. Kita bertemu kembali pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk sama-sama kita mengangkat solat sebagai satu amalan yang penting diperjuangkan, jangan diambil ringan, dan selamat menyambut Isra Mi'raj. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.